Assalamualaikum, nama saya Sakinah binti Abu Hassan. Saya akan membentangkan topik pemerkasaan pendidikan ke arah kesepaduan sosial. Pengenalan pada topik ini adalah asal kedatangan sekolah vernacular bermula dari campur tangan British di Tanah Melayu. Terdapat 3 jenis sekolah vernacular di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan Tamil. Sekolah vernacular bermaksud sekolah vernacular menggunakan bahasa ibunda terhadap pelaksanaan pendidikan. Dan kajian dibuat untuk melihat skop pendidikan dalam peranannya sebagai alat perpaduan di Malaysia. Terdapat 3 hasil dapatan untuk kajian ini iaitu rakyat pelbagai kaum di Malaysia mampu disatupadukan melalui sistem persekolahan dan pendidikan. Yang kedua, subjek sejarah boleh dijadikan sebagai alat penyatuan negara bangsa. Yang ketiga, aktiviti di peringkat sekolah untuk memerkasakan perpaduan. Dan hasil dapatan ini adalah berdasarkan kajian literatur terhadap buku, kajian akademik, laporan pihak berkuasa dan lain-lain sumber primer. Sistem persekolahan dan pendidikan mampu menyatupadukan rakyat berbagai kaum di Malaysia. Hasil dapatan ini cuba membawa idea bahawa sistem pendidikan itu boleh menyatupadukan rakyat berbagai kaum di Malaysia. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai jenis sekolah di Malaysia yang tidak ideal malah tidak menyumbang kepada hasrat pengukuhan identiti dan perpaduan nasional. Tambahan pula, statistik dari Kementerian Pelajaran Malaysia menunjukkan lebih banyak murid Cina dan India berdaftar di sekolah jenis kebangsaan berbanding 10 tahun yang lalu. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah sekolah wawasan di mana ianya menempatkan sekolah kebangsaan, sekolah jenis Cina dan juga sekolah jenis kebangsaan Tamil di dalam satu kompleks sekolah yang sama. Para murid daripada sekolah-sekolah tersebut akan berkongsi kemudahan dan prasarana sekolah yang sama seperti padang, kantin, perpustakaan dan koperasi sekolah. Namun, masyarakat Cina melalui Persatuan Sekolah Cina dan Guru-Guru Sekolah Cina, Dong Jiaozong, menolak penubuhan sekolah wawasan kerana beranggapan konsep sekolah wawasan adalah tidak diperlukan kerana murid Melayu, Cina dan India akan belajar dan membesar bersama ketika di sekolah menengah kebangsaan dan institusi pengajian tinggi. Selain itu, Tadbika Perpaduan merupakan inisiatif kerajaan untuk menyatupadukan rakyat berbilang kaum. Dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang dengan rapi, seperti menyelitkan pengajaran dengan cerita-cerita mengenai budaya berbagai kaum, murid di Tabika boleh menunjukkan semangat cinta negara dan meraihkan kepelbagaian kaum dan etnik yang ada di negara kita. Berkesanan kurikulum pendidikan subjek sejarah sebagai alat penyatuan negara bangsa. Kajian ini adalah mendapati subjek kurikulum sejarah dilihat mampu untuk menyatupadukan negara bangsa dengan berkesan. Walau bagaimanapun, persepsi subjek sejarah ini di kalangan murid amatlah negatif. Rata-rata murid merasakan subjek ini membosankan ditambah pula dengan kaedah pengajaran guru tidak membantu murid. Untuk memastikan semua rakyat tidak kira latar bangsa dan agama dihargai, peranan kesemua semua bangsa perlu diterangkan di dalam buku teks ini. Dan tidak termasuk merombak kandungan buku teks sejarah yang ada sekarang adalah tidak mencukupi kerana kandungannya kurang penerapan nilai
maklumat yang terhad dan bercanggah selain mempunyai tajuk yang berulang. Menurut kajian oleh Abdul Razak et al., 40% murid tidak bersetuju mengenai penyataan buku teks sejarah adalah mudah difahami dan penerangan dalam buku teks sejarah tidak membantu murid untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh untuk menggalakkan murid untuk berfikir. Dan akhir sekali, langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Pemerkasaan perpaduan melalui pendidikan boleh diteruskan dengan aktiviti oleh pihak sekolah. Pihak sekolah boleh mengadakan bulan bahasa, radio sekolah dan lain-lain aktiviti untuk menyemai perpaduan di kalangan rakyat. Dengan mengadakan bulan bahasa, penggunaan bahasa Melayu akan menjadi lebih meluas dan ini akan memupuk semangat cinta negara dan kekitaan di kalangan murid. Seterusnya, penggunaan audio sistem di kantin sekolah merupakan salah satu idea baru daripada pentadbir sekolah. Perkara ini turut mendapat sokongan daripada ahli persatuan ibu bapa dan guru. Penggunaan sistem ini merupakan salah satu langkah yang baik dalam memperbaiki mutu bahasa Melayu dalam kalangan murid terutamanya daripada bukan Melayu. Pihak sekolah telah memasang audio sistem ini di kantin dengan menyiarkan fakta-fakta atau maklumat mengenai bahasa Melayu atau sejarah perpaduan Malaysia. Rumusan dan cadangan hasil dapatan ini adalah berdasarkan hasil dapatan tersebut, boleh dirumuskan bahawa perpaduan boleh diperkasakan lagi melalui sistem persekolahan yang sama seperti idea sekolah wawasan. Manakala pihak sekolah boleh mengadakan lebih banyak acara atau program yang mengambil pendekatan inklusif seperti program yang memastikan penglibatan kesemua kaum, malah memastikan konsep dan tindakan untuk ke arah perpaduan diterangkan dengan lebih jelas kepada para murid dan guru-guru. Penutup daripada kajian ini, saya mengambil kata-kata dari Usman Awang. Perpaduan tidak memberi erti kalau sekadar dari lafaz kata-kata semata. Perpaduan tidak wujud hanya dengan disuruh-suruh dan diseru. Perpaduan harus diwujudkan atas kepentingan rakyat dan bukannya kepentingan suatu pihak atau golongan sahaja. Terima kasih.